Hai semua, Assalamualaikum. Selamat pagi. Murid-murid sihat hari ini? Hari ini kita teruskan dengan PDPR Bahasa Melayu tahun 2. Kita akan mempelajari unit yang baru, iaitu unit ke-11, Kesenian Dihargai. Hari ini kita akan mempelajari kemahiran lisan. Baiklah, seperti biasa, objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, hari ini murid-murid diharap dapat bertutur dan menyatakan maklumat tersurat dan tersirat dengan baik. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan belajar tentang uniknya rumah kutai. Ini merupakan gambar rumah kutai. Murid-murid pernah dengar nama rumah kutai? Rumah kutai ialah rumah tradisional Melayu yang terdapat di negeri Perak. Baiklah murid-murid, seterusnya mari kita rujuk buku teks muka surat 69. Kita baca bahan yang ditunjukkan ini, iaitu tentang uniknya rumah kutai. Murid-murid, sebenarnya kebanyakan negeri-negeri di dalam negara kita Malaysia mempunyai ciri-ciri rumah tradisional tersendiri. Seperti juga di negeri Perak. Rumah kutai ini merupakan rumah tradisional Melayu di negeri Perak. Rumah ini banyak terdapat di daerah Kuala Kangsar, Perak, Tengah dan Hilir Perak. Baiklah, murid-murid sekalian, mari kita baca apakah ciri-ciri rumah kutai ini. Yang pertama, rumah kutai diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh. Cuba murid-murid lihat gambar yang dipaparkan ini. Dindingnya diperbuat daripada anyaman buluh. Baik, lihat pula yang seterusnya. Bumbung rumah ini menggunakan atap daun rumbia yang dianyam dengan cantiknya. Cuba murid-murid lihat atap rumah kutai ini. Atap rumah kutai ini diperbuat daripada daun rumbia. Dan seterusnya, ciri-ciri yang ketiga, rumah ini bertiang tinggi. Cuba kita lihat, rumah kutai ini mempunyai tiang yang banyak dan tinggi. Baiklah murid-murid, mari kita lihat daripada bahan yang kita baca tadi, ketiga-tiga ciri rumah kutai yang dipaparkan ini merupakan idea tersurat. Idea tersurat ini maksudnya maklumat tersebut jelas ditunjukkan di dalam petikan. Semua tadi ditunjukkan dalam petikan dengan jelas kan? Jadi ketiga-tiga ciri ini merupakan idea tersurat. Baiklah, mari kita lihat pula dialog di antara murid-murid di bawah ini. Kita baca bersama-sama. Kawan-kawan, ini rumah apa? Ini rumah kutai. Mengapakah rumah ini diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh? Pada pendapat saya, rumah itu diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh kerana bahan itu mudah diperoleh di negeri Perak. Bumbung rumah ini menggunakan atap daun rumbia. Oleh itu, suasana di dalam rumah akan... Apa jawapan di sini murid-murid? Daripada perbualan tadi, cuba kita baca semula. Dia menyatakan bahawa bumbung rumah menggunakan atap daun rumbia. Di sini tadi dalam gambar kan. Jadi apabila kita menggunakan atap daun rumbia, apa yang akan terjadi dalam suasana di rumah tersebut? Jadi apabila kita menggunakan bahan-bahan semula jadi seperti pokok-pokok, maka ia akan membantu mewujudkan suasana yang sejuk. Jadi kita boleh masukkan di sini jawapannya. Oleh itu, suasana di dalam rumah akan lebih sejuk. Ini merupakan idea kita sendiri. Ada tak tadi perkataan lebih sejuk di dalam maklumat yang dipaparkan di sini?
Tiada kan? Jadi ini merupakan idea kita sendiri. Kita fikir sendiri kenapa kesan daripada menggunakan atap daun rumbia. Ini idea kita sendiri. Okey, seterusnya. Cuba kita baca pula soalan kawan dia ni. Apakah sebab rumah ini bertiang tinggi, Yahya? Apa sebab? Bagi pendapat awak, mengapa rumah kutai ini mempunyai tiang yang tinggi? Rasa-rasanya mengapa? Mengapa dibina rumah kutai dengan tiang yang tinggi? Selalunya untuk mengelakkan daripada ditenggelami banjir. Selalunya itulah mengapa kita membina rumah yang mempunyai tiang. Okey, cuba kita lihat betul ke tidak jawapan tersebut. Pada pendapat saya, rumah ini bertiang tinggi supaya selamat jika berlaku banjir. Ini pun ada tak idea supaya selamat jika berlaku banjir ini di dalam rajah ini tadi? Tiada kan? Ini merupakan juga idea kita sendiri. Jadi, dalam hal ini, tadi cikgu sudah terangkan idea tersurat merupakan maklumat jelas yang ditunjukkan di dalam petikan. Okey, seterusnya pula, lawan bagi idea tersurat ialah idea tersirat. Idea tersirat bermaksud maklumat tidak jelas ditunjukkan dalam petikan dan murid perlu memikirkan kesannya. Seperti jawapan perbualan mereka tadi, perkataan lebih sejuk supaya selamat jika berlaku banjir. Kedua-dua idea ini tidak ada di dalam bahan yang ditunjukkan. Ini kita fikir sendiri. Jadi, kedua-dua idea ini merupakan idea tersirat dan juga ia menjelaskan tentang kesan. Baiklah murid-murid, seterusnya cikgu akan bantu terangkan sekali lagi perbezaan di antara idea tersurat dan idea tersirat. Cikgu akan terangkan untuk membantu pemahaman murid-murid. Baik, yang pertama ialah idea tersurat. Idea tersurat ialah maklumat yang ditunjukkan dalam petikan. Ia juga disampaikan secara jelas dan mudah difahami. Maksudnya, idea tersebut kita boleh faham terus apabila kita baca. Contohnya, ayat saya mempunyai sepasang kaki. Jadi kita boleh faham kita ada sepasang kaki. Boleh digambarkan, kita boleh nampak kita ada sepasang kaki. Okey, seterusnya, idea tersirat pula. Idea tersirat ialah sebaliknya. Kalau tadi tersurat, jelas difahami. Kalau idea tersirat, maklumat tersebut tidak jelas ditunjukkan dalam petikan. Untuk mendapatkan idea tersirat, murid perlu memikirkan kesannya dan hanya akan diperoleh apabila murid memahami keseluruhan petikan. Okey, contoh tadi idea tersurat, saya mempunyai sepasang kaki. Idea tersiratnya pula, untuk memudahkan saya bergerak. Itu kita mesti fikirkan. Mengapa kita perlu ada sepasang kaki? Jadi kesannya kebaikan daripada mempunyai sepasang kaki, kita boleh mudah untuk bergerak. Boleh berjalan, boleh berlari. Itu ialah idea tersirat. Baik, idea tersirat ini antaranya terdiri daripada sebab, akibat, kesan, kebaikan atau keburukan. Cara-cara untuk mendapatkan idea tersirat selalunya murid-murid boleh tanya kepada diri sendiri. Apabila membaca sesuatu maklumat, lepas itu awak tanya kepada diri sendiri, mengapa? Apakah kesannya? Jadi awak akan dapat idea tersirat. Okey, kita lihat di sini contoh ayat supaya lebih faham. Ayat yang pertama, murid-murid mengagihkan tugas membersih kelas. Baik, di sini ini ialah idea tersurat. Kita boleh faham, murid mengagihkan tugas membersih kelas. Bagaimana kita hendak mendapat idea tersirat pula? Kita tanya di sini kepada diri sendiri. Mengapa perlu kita agihkan tugas membersih kelas? Kenapa kita perlu agihkan? Kenapa tidak buat sendiri-sendiri? Jadi, apabila awak bertanya kepada diri, mengapa perlu mengagihkan tugas? Jadi, kita akan dapat supaya
dapat diselesaikan dengan cepat. Kita perlu murid-murid mengagihkan tugas membersih kelas supaya tugas dapat diselesaikan dengan cepat. Jadi ini jawapan kepada persoalan tadi itu ialah idea tersirat. Awak tanya mengapa? Jadi jawapan daripada persoalan itulah yang dikatakan sebagai idea tersirat. Okey, seterusnya ayat yang kedua pula. Kita baca di sini. Rumah panjang mempunyai ruang tamu yang luas dan dikongsi bersama. Lepas tu ini ialah idea apa? Tersurat ataupun tersirat? Ini ialah idea tersurat. Sebab kita boleh faham. Ruang tamu dia luas dan dikongsi bersama. Jadi bagaimana kita hendak dapatkan idea tersirat pula? Kita tanya kepada diri sendiri. Mengapa ruang tamu mereka dikongsi bersama? Kenapa mesti berkongsi? Apakah kesan daripada berkongsi ruang tamu? Okey, jadi jawapannya ruang tamu dikongsi agar dapat menjadikan hubungan mereka lebih mesra. Jawapan kepada persoalan tadi itulah yang dikatakan sebagai idea tersirat. Okey, seterusnya yang ketiga pula. Rumah itu mempunyai banyak tingkap. Ini ialah idea tersurat. Kita boleh bayangkan, kita boleh nampak rumah tersebut banyak tingkap. Okey, jadi untuk idea tersirat pula bagaimana? Kita tanya, mengapakah rumah tersebut perlu banyak tingkap? Mengapa? Jadi jawapannya, rumah itu mempunyai banyak tingkap supaya suasana lebih nyaman. Jadi, jawapan kepada persoalan tadi, itulah yang dikatakan sebagai idea tersirat. Ini ialah sebab dan juga kebaikan. Jadi, boleh nampak di sini. Idea tersirat ini antaranya terdiri daripada sebab, akibat, kesan, kebaikan dan keburukan. Cikgu harap murid-murid faham ya. Baiklah, untuk latihan hari ini, cikgu mahu murid-murid buat latihan dalam buku aktiviti jilid 1, muka surat 77 dan 78. Di dalam kedua-dua muka surat ini, ada latihan untuk melengkapkan dialog. Okay, kita lihat dahulu muka surat 77. Arahannya, lengkapkan dialog, kemudian tuturkannya. Baiklah, bahan yang ditunjukkan ini berkaitan dengan rumah panjang. Kita baca dahulu ciri-ciri rumah panjang. Rumah panjang, ciri-cirinya luas dan panjang, beratap daun rumbia, berkongsi ruang tamu, mempunyai tuai rumah. Tuai rumah ni apa dia? Tuai rumah ini ialah ketua di dalam rumah tersebut. Jadi, ciri-ciri rumah panjang ini merupakan idea apa? Idea tersurat ataupun tersirat yang boleh kita gambarkan, yang boleh kita nampak. Ciri-ciri rumah panjang ini ialah idea tersurat. Yang boleh kita faham, rumah tersebut luas, panjang. Kita tengok gambar ni. Rumah ni panjang, luas. Jadi kita faham. Itu ialah idea tersurat. Okay, maklumat jelas difahami, jelas ditunjukkan. Baik, seterusnya di sebelah sini pula kita baca. Yang pertama, selesa. Kedua, udara nyaman. Hubungan mesra. Kehidupan tenteram. Ini pula ialah apa dia? Apa yang selesa? Apa yang udara nyaman? Apa yang boleh menyebabkan hubungan menjadi mesra? Mengapakah hidup kita menjadi tenteram? Persoalan di sini, ini ialah jawapan kepada persoalan yang dimaksudkan sebagai idea tersirat. Ini ialah idea tersirat. Kita tidak tahu selesa. Bagaimana selesa? Jadi nanti jawapan idea tersurat dan idea tersirat ini awak lengkapkan, masukkan di dalam dialog di bawah ini. Awak baca satu-satu perbualan mereka di antara Bidin dan Saloh, kemudian lengkapkan dengan
maklumat yang diberikan. Lengkapkan dengan idea tersurat dan lengkapkan dengan idea tersirat. Begitu juga dengan latihan di dalam muka surat 78. Muka surat 78 berkaitan dengan rumah tradisional Kedah. Tadi di awal tadi kita belajar tentang rumah tradisional di negeri Perak. Kemudian rumah panjang. Rumah panjang ini rumah tradisional negeri yang mana? Negeri Sarawak. Dan seterusnya kita belajar tentang rumah tradisional negeri Kedah pula. Kita baca sini ciri-ciri rumah fizikal. Kayu hutan yang bermutu. Banyak ruang dan banyak tingkap. Kita boleh bayangkan, kita boleh lihat dalam gambar, kita boleh faham maksudnya. Jadi, ciri-ciri rumah yang ditunjukkan ini ialah idea tersurat. Okey. Seterusnya, keistimewaan pula. Kukuh, selesa, nyaman. Keistimewaan ini merujuk kepada idea tersurat ataupun tersirat. Idea tersirat. Sebab ini untuk mendapatkan keistimewaan rumah tersebut, kita perlu memikirkan dahulu kesannya. Kenapa perlu rumah tersebut menggunakan kayu hutan yang bermutu? Supaya rumah tersebut menjadi lebih kukuh dan sebagainya. Jadi, ini keistimewaan yang ditunjukkan di sini merujuk kepada idea tersirat. Jadi, nanti cikgu harap murid-murid baca perbualan di antara kedua-dua murid di bawah ini. Kemudian, awak lengkapkan dengan idea tersurat dan idea tersirat yang telah disediakan. Rasanya sampai di sini saja dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Panjang umur, kita jumpa lagi dalam PDPR seterusnya. Kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih.